Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk tutorial kita pada hari ini, kita akan belajar macam mana nak mengira financial ratio. So, dalam kelas sebelum ni, kita dah belajar tentang macam mana formula-formula untuk mengira 5 jenis financial ratio. Ya, kali ni kita tengok macam mana cara calculation dia. Okay, berdasarkan kepada income statement dan juga balance sheet Berjaya Travel Incorporated year ended December 31st 2003. Yeah. So basically kita ada income statement dan juga balance sheet. Berdasarkan dua statement inilah kita akan generate financial ratio. Okay, financial ratio yang pertama adalah liquidity ratios, di mana liquidity ratios kita ada 3 jenis, iaitu current ratio. Formula untuk current ratio adalah current asset divided by current liabilities. Current asset dengan current liabilities ni kita boleh dapat daripada balance sheet. Ya, jadi balance sheet ni saya copy balik. Okay, balance sheet ni mana-mana kotak yang ada frame yang lebih besar ni adalah dia punya references dia, sama ada balance sheet ataupun income statement. Ya, jadi current asset kita perolehi daripada balance sheet di sebelah sini. Ya, total current asset 146. Manakala current liabilities, ya, ni 146. Manakala current liabilities kita dapatkan daripada sebelah kanan balance sheet, iaitu yang ini 79. 146 bahagi dengan 79, kita akan dapat 1.85. Apakah nombor ini memberi erti? Apakah erti nombor ini? 1.85 bermaksud untuk setiap hutang dia, ya, kalau dia dapat 1.0, bermaksud satu liability dia ada satu current asset. Ya, jadi kalau dia ada lebih daripada 1.85, untuk satu current liabilities dia ada lagi excess 85 sen. Ya, jadi ini menunjukkan kalau misalnya kata dia dapat angka lebih daripada 1, bermaksud syarikat ni mampu membayar hutang jangka pendek dia. Liabilities adalah hutang. Current liabilities adalah hutang jangka pendek. Bermaksud kalau dia dapat lebih daripada 1, dia mampu membayar hutang-hutang dia, hutang-hutang jangka pendek dia dengan menggunakan current asset dia. Okey. 2 kali ni apa pula? Bahagian sini, industri ini adalah tujuan untuk comparison. Comparison. So basically dalam exercises, dia tak diberilah industri ni. Ya, ini hanya nak menunjukkan contoh bahawa macam mana kita nak compare, ya, figure ratio Berjaya ni berbanding dengan industri. Biasanya industri ni kita akan kira average lah, tapi kita takkan calculate. Ya, maksud kat sini Berjaya dapat 1.85, industri 2 kali. Maksudnya industri ni lebih tinggi berbanding dengan Berjaya. Ya, okey. Kemudian kita pergi kepada quick ratio. Ya, ni dalam times. Quick ratio ni current asset tolak inventories bahagi dengan current liabilities. Dia sama dengan formula di atas, hanya dibezakan dia tolak inventories. Maksudnya quick ratio ni dia mengira berapa cepat syarikat ini membayar hutang jangka pendeknya apabila ditolak dengan inventory. So, kita dapatkan figure current asset tolak inventory. Inventory dapat daripada sini. Ya,
dan bahagi dengan current liabilities 79, dapatlah figure 0.81. Which means untuk setiap satu hutang dia, RM1 hutang dia, dia boleh membayar sebanyak 81 sen. Ya, untuk setiap RM1, ya, untuk setiap RM RM1 hutang jangka pendek, ya, current liabilities, dia boleh membayar sebanyak 0.81 sen. Jadi dia tak cukup lah, kan? Tapi ini paling cepat yang dia boleh bayar hutang jangka pendek dia apabila menolak stok yang dia ada. Kalau dibandingkan dengan industri 1.2, maksudnya industri berkeupayaan untuk membayar hutang jangka pendek dia walaupun tanpa bergantung kepada inventory. Ya. Okey, jadi ini nak menunjukkan bahawa syarikat berjaya adalah rendah daripada kadar industri. Dan liquidity ratios yang ketiga adalah net working capital, di mana formula dia adalah current asset tolak current liabilities. 146 tolak 79, kita dapat dalam amount RM, ya, 67. Bermaksud current asset dia lebih besar berbanding dengan current liabilities. Jadi kalau berlaku liquidation ataupun penutupan syarikat ini berjaya ni mampu membayar semua current liabilities dia, ya. Baru-baru ni dalam kita dapat tahu bahawa AirAsia X akan liquidate dia punya operation di Indonesia, ya. Di mana bagaimana kesan COVID-19 ni memberi impak yang sangat besar kepada industri airlines, menyebabkan AirAsia tidak mampu lagi menanggung operasi dia di Indonesia, jadi dia nak liquidate. Maksud liquidate adalah dia nak cairkan semua hutang-hutang dia, ya, dengan mungkin dia restructure dia punya hutang dia. Macam mana? Okey, kemudian kita pergi kepada activity ratio calculation. Yang pertama adalah asset turnover. Berapa kali setahun? Asset turnover ni, berapa kali aset ini digunakan untuk generate sales. Itu maksud turnover. Ya. Pengiraannya berdasarkan sales dan dibahagi dengan total asset. Sales kita ambil daripada income statement. Total asset kita ambil daripada balance sheet. So income statement kita tengok revenue ataupun net sales, ya, 1,500 bahagi dengan total asset. Total asset adalah current asset campur dengan fixed asset. Kita dapat jumlah asset turnover adalah 1.96, di mana syarikat ini berkeupayaan untuk menukarkan aset dia sebanyak 1.96 kali setahun per year. Manakala industri pula boleh menukarkan sebanyak 5 kali. Maksudnya below average lah. Ratio yang kedua untuk aktiviti adalah account receivable turnover. Sejauh mana syarikat menggunakan account receivable untuk menukarkan dia kepada jualan. Ya. Sama kita ambil nilai jualan dan account receivable kita dapat daripada balance sheet. Ya. Account receivable ini 44. So kita dapat 34.09. Ya. Dan nombor 3 adalah average collection period yang dikira berdasarkan kepada hari, di mana account receivable bahagi dengan daily sales. Seperti yang saya katakan sebelum ini, daily sales tak ada dalam income statement. Yang ada adalah sales. Ya, ini adalah sales setahun. Ya, setahun. Jadi untuk kita dapatkan daily sales, kita kena bahagi dengan
jumlah hari setahun. Ya, 360. Ya. Jadi account receivable 44 bahagi dengan jualan, yang ini sales bahagi dengan number of days a year. Ya, a year. So kita dapat 10.22. Jika dibandingkan dengan industri, average collection period adalah sebanyak 6 hari. Mana yang lebih bagus? Yang besar ataupun yang kecil? Of course lah yang kecil. Kerana apa? Average collection period ini menunjukkan berapa cepat syarikat collect dia punya hutang daripada pelanggan. Kalau dia ambil masa 6 hari instead of 10 hari, bermaksud dia boleh collect hutang-hutang dia dengan lebih cepat. Ya? Boleh faham ya? Seterusnya yang keempat adalah inventory turnover, iaitu dikira times per year. Dikira berdasarkan sales bahagi dengan inventory. Macam mana dia menggunakan, berapa cepat inventory dia tu ditukarkan kepada jualan. Ya? Awak ambil sales lah ya. Ambil sales, di mana 1,500 bahagi dengan inventory 82. Kita dapat 18.29 kali setahun. Ya? Tetapi industri 20 kali. Dia masih below average tetapi tak jauh beza. Ya? Fixed asset turnover, formula dia adalah sales divided by fixed assets. 1,500 bahagi dengan 620. Fixed asset ni daripada balance sheet, yang ini daripada income statement. Fixed asset dapat daripada sini. Ya, 620. Ya. Kita dapat jumlah 2.42. Ya, di mana industri tidak diberi. Jadi ini bermaksud fixed asset turnover ni, fixed asset ni boleh ditukarkan kepada sales sebanyak 2.42 kali setahun. Okey, kita pergi kepada debt ratio calculation. Yang pertama adalah debt ratio. Dikira berdasarkan total debt. Total debt dikenali juga sebagai total liability. Ya. Dalam balance sheet, dia boleh menggunakan perkataan debt ataupun liability. Okay. Total debt divided by total asset. So, mana nak cari total debt? Dua-dua ni daripada balance sheet. Ya, total debt adalah 79 campur dengan 180 dapat 259. Ya, ini 79 campur 180 dapat 259 dan total asset adalah 766. Dapatlah figure 33.81, bermaksud aset dia mampu membayar hutang-hutang, semua hutang-hutang. Semua hutang-hutang jangka pendek, jangka panjang. Ya, sebanyak 33.81%. Manakala industri pula hanya 30%. Jadi dalam konteks ni berjaya lebih baik. Maksudnya kadar aset dia tu lebih berupaya untuk membayar hutang-hutang jangka panjang dan jangka pendek. Debt to equity, berapa banyak equity dia yang boleh mampu membayar hutang-hutang dia. Kita ambil total debt 259 bahagi dengan equity. Equity adalah jumlah ini. Jumlah equity. Okay, 507. Kalau awak campur ketiga-tiga ni, awak dapat 507. Dibahagi dapat 51.08. Ya, tinggi sedikit daripada nilai average industry. Okey, seterusnya. Time interest earn. Ni dikira berdasarkan time, berapa kali. Ya. Time interest earn dikira berdasarkan earning before interest and taxes divided by interest.
Ni adalah earning, ni pendapatan. Pendapatan, ini adalah belanja interest. Ini nak menunjukkan bahawa adakah pendapatan dia mampu untuk membayar belanja interest ni. EBIT kita dapat daripada operating income 300, dan dibahagi dengan interest 25. Kita dapat 12 kali. Bermaksud syarikat berjaya mampu membayar belanja interest dia sebanyak 12 kali. Manakala kalau kita tengok dia lebih above average. Above average. Maksud above average apa? Kita comparekan dengan industri ni. Industri 10 kali. Dia boleh bayar sebanyak 12 kali. Okey. Untuk pengiraan ratio, probability ratio, yang pertama adalah return on equity, dikira berdasarkan earning after tax divided by common equity. Mana kita nak cari earning after tax? Ini dalam income statement, ini daripada balance sheet. Earning after tax adalah yang ini, net income. Earning after tax, net income 165. Earning after tax ni adalah pendapatan selepas cukai. Jadi kalau dia punya nama tu berbeza, kita tengoklah pendapatan ni pendapatan sebelum cukai. Jadi lepas tolak cukai, ni mesti pendapatan selepas cukai. 165 bahagi dengan common equity, yang ini tadi yang kita kira 3 ni 507, kita dapat 32.54, tinggi sikit daripada industri. Apa maksud return on equity ni? Setiap equity ni berapa pulangan yang dia boleh convert kepada pendapatan selepas cukai. Kemudian return on asset. Return on asset dikira berdasarkan earning after tax, sama macam atas tadi, bahagi dengan total assets. Jadi 165 bahagi 766 dapat 21.54. Jauh lebih rendah berbanding dengan industri. Yang ketiga, gross profit margin dikira berdasarkan gross profit divided by sales. Gross profit ni dua-dua daripada income statement. Mana dapat gross profit? Adalah net sales tolak dengan COGS, kita dapat gross profit. Sini bahagi dengan sales 1,500, kita dapat 70%. Maksud dia apa? Untuk setiap satu jualan ni, kita boleh dapatkan 70% gross profit. Contoh, kalau dia jual satu barang, one piece, RM100, harga jual, 70% daripada harga jual ni adalah gross profit. Gross profit ni maksudnya apa? Profit kasar lah, selepas ditolak cost of goods sold. One piece of product. Okay, operating margin. Operating margin dikira berdasarkan operating income divided by sales. 300 bahagi 1,500 dapat 20%. Ini adalah income di sini. Okay. Of course, dia akan kurang daripada yang atas ni. Maksudnya, untuk setiap RM100 dijual, dia akan dapat 20% operating margin. Profit selepas ditolak semua operating expenses. Dah tolak yang ni, berapa? Kenapa kita nak kira
profit margin, operating margin dengan net profit margin ni, kita tahu dari percentage apa-apa pun harga yang kita jual, kita dah tahu dah berapa secara kasar gross profit kita berapa. Ya, sebab berapa pun harga jual, harga jual kali dengan nilai ni, ya, kita akan tahu dah berapa profit yang kita dapat. Ya. Jadi ratio ni sebenarnya memudahkan untuk kita buat estimation. Kalau kita kata saya jual satu produk ni RM100, kan? Berapa profit margin? Berapa profit margin? Katakanlah 50%. 50% profit margin maksudnya untuk setiap satu unit tu kita akan dapat 50% profit out of that. Dan profit margin, net profit divided by sales, kita dapat kat sini untuk berjaya 11%. Ya. Okey, untuk chapter 2 ni, the first financial statement and also financial ratios, boleh tengok dalam buku teks utama. Ya, saya dah uploadkan dalam e-campus, e-book buku ni, ya, untuk kegunaan semua pelajar. Jadi boleh check untuk setiap topik tu page yang saya tandakan di sini, ya. Okey. So untuk nak memastikan awak boleh calculate financial ratios, awak perlu buat exercise ni. Nanti saya akan letakkan dalam salinan exercise untuk task yang kedua, ya. So basically soalan yang sama dengan yang ni, calculate the following ratios based on amazon.com untuk 2 tahun 2016 dan juga 2017 untuk liquidity ratio, semua ratio-ratio yang ada dalam ni. Activity ratios, liquidity ratio ada 3, activity ratios, debt ratio dan profitability ratios. Ya. Okey, kalau kita tengok dekat amazon.com ni, ya, kita ambil tahun 2016 dan 2017, ya. Jadi sales kena ambil nilai yang ini, ya. Sebab kat sini Amazon ni dia ada produk, dia ada jual produk, dia ada jual servis. So total sales untuk kedua-dua produk and servis adalah amount yang ni. Okey, operating expenses. Okey, jadi ini adalah jumlah expenses untuk operating. So ini operating income ataupun EBIT. Yang ini. Ya. So ambil yang ni lah. Ambil yang ni. Ini adalah interest expense. Ni interest expense. Ya. Ini income before taxes. Earning before taxes, EBT. Ya. So provision untuk taxes ni cukai. Jadi ni adalah net income dia kat sini. Okey. Kita tengok balance sheet pula. Balance sheet, current asset, total current asset, ni total current asset. Total current asset. Property, equipment, ni adalah long term asset. Ya. Goodwill, other asset. Ya. So ini menjadikan jumlah ni total asset. Current liabilities, kita tengok ni total current liabilities. Ya. Okey, dia bagi sini inventories, dia ada total current liabilities, long term liabilities. Okey. Long term debt ni pun liabilities juga. Ya. Long term. Ini adalah long term liabilities. Jadi kena kira lah, kena campur dua ni untuk dapatkan long term liabilities. Jadi total liabilities kena campur kan current liabilities campur long term liabilities.
long term liabilities, dapatlah total liabilities. Equity. Ya, equity ni jumlah equity. Okay. So basically sampai situ dulu untuk tutorial kali ni. Selepas ni awak buat exercise. Ya.